Didik TV KPM. Jadi kita masuk kepada yang seterusnya, iaitu Selamatkah Aku. Kita terfikir, kita duduk dalam satu rumah, penderaan itu boleh berlaku pada bila-bila masa. Jadi kita kena maklumkan, kena bagi tahu kepada anak-anak kita yang berada dekat rumah bagaimana penderaan ini boleh berlaku. Sebab penderaan tadi boleh berlaku secara fizikal, secara mental dan secara emosi. Jadi pada kali ini cikgu akan bagi tahu kepada mereka, cikgu akan perkenalkan beberapa contoh-contoh situasi terlebih dahulu sebelum kita buat aktiviti bersama dengan anak-anak kita. Jadi kita lihat sama-sama. Kita ambil satu contoh yang pertama, situasi yang pertama. Okey, boleh saya nak minta Mira untuk bacakan situasi? Boleh, cikgu. Okey, silakan Mira. Okey, situasinya, ayah Amin menyiram tangan Amin dengan air panas sehingga melecur kerana Amin terambil barang milik adiknya. Berdasarkan situasi itu tadi, kita akan cuba untuk mengenal pasti 3 perkara. Yang pertama, jenis penderaan. Yang kedua, kesan penderaan itu kepada diri sendiri dan keluarga. Dan yang ketiga, apa tindakan yang perlu diambil. Tindakan yang perlu diambil inilah perkara yang paling penting kita tekankan pada kali ini. Sebab ramai orang tak tahu nak buat apa bila benda itu berlaku kepada mereka. Jadi, kalaulah saya tanya kepada Mira dahulu. Mira, agak-agak apa jenis penderaan ni, Mira? Fizikal, mental atau emosi? Kalau macam ni, kerana tangannya melecur, boleh nampak. Jadi ini merupakan penderaan fizikal, cikgu. Betul, tepat sekali itu Mira. Ianya adalah jenis penderaan fizikal kerana ia meninggalkan kesan dan kita boleh nampak tangannya melecur. Agak-agak apa tindakan yang boleh kita ambil? Tindakan mungkin kita boleh beritahu kepada ibu. Betul. Segera mendapatkan bantuan supaya ada orang di sekeliling kita berusaha untuk menyelamatkan kita tu tadi. Jadi anak-anak murid kita ni nanti mereka akan memilih beberapa situasi Mira dan mereka akan cuba untuk kenal pasti 3 perkara yang telah kita bincangkan tu tadi. Jadi boleh kita mulakan aktiviti ni? Silakan, cikgu. Boleh. Okey, kita teruskan. Okey, terdapat 5 kad situasi. Kad situasi 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan cikgu minta anak-anak murid cikgu yang berada di atas talian, cikgu nampak dah tak sabar-sabar dah ni dah. Okey, anda boleh pilih kad situasi anda dan anda akan jawab berdasarkan apa yang telah kita bincangkan tadi. Jadi, siapa nak pilih dahulu kad situasi? Silakan. Okey. Adik Ahmad Kai Zakwan. Okey, Zakwan. Zakwan pilih kad situasi nombor berapa? Ya, saya cikgu. Saya memilih kad situasi nombor 4. Okey, kita tengok kad situasi nombor 4. Okey, kita minta Mira untuk bacakan situasi? Boleh. Silakan. Okay, Mira bacakan. Sarah sentiasa berasa tertekan dan semangatnya menjadi lemah kerana selalu terkenangkan pergaduhan antara ibu dengan bapanya yang terlalu kerap. Jadi, Zakwan, boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan, apakah jenis penderaan yang dialami oleh Sarah? Apa kesan kepada diri dia dan apa tindakan yang perlu diambil oleh Sarah? Silakan, Zakwan. Jenis penderaan yang dialami oleh Sarah ialah penderaan dari segi mental. Kesan-kesan yang akan dialami oleh Sarah akibat pergaduhan ibu bapanya ialah Sarah mengalami perasaan ketakutan yang melampau, suka bersendirian dan sentiasa kemurungan. Akibatnya, hubungan Sarah dan keluarganya menjadi regam. Tindakan yang harus diambil oleh Sarah ialah berjumpa dengan guru dan bercerita apa masalahnya kepada guru. Selain itu, Sarah juga boleh bergaul dengan kawan-kawan yang dipercayainya supaya Sarah boleh melupakan apa yang dilaluinya. Jawapan yang sangat jelas dan sangat tepat. Tepuk tangan untuk Zakwan. Tepuk tangan. Berapa kita nak bagi Zakwan, cikgu? Zakwan yang terbaik. Kita nak bagi dia 1 bintang. Silakan. 1 bintang. Ya, Kalau macam tu, Mira bagi. jawapan yang sangat tepat dan sangat jelas. Terbaik, Zakwan. Tanya. Apa yang Zakwan ceritakan itu tadi adalah betul. Cara yang paling penting kita nak bertindak dalam situasi seperti ini apabila Sarah dalam keadaan melihat ibu dan ayahnya sentiasa bergaduh di hadapannya, Sarah kena belajar keluar daripada situasi tersebut. Carilah kawan-kawan supaya dia tak teringatkan masalah yang berlaku.
laporkan kepada cikgu tentang masalah yang dilaluinya. Tapi kena ingat, kena laporkan kepada cikgu yang boleh kita percayai. Okey, dan kawan-kawan yang boleh kita percayai. Okey, terbaik Zakwan. Tepuk tangan untuk Zakwan sekali lagi. Hebat. Anda hebat Zakwan. Okey, seterusnya kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Siapa yang nak pilih? Silakan. Wah, Kaici. Silakan Kaici. Silakan. Cikgu, saya memilih kad situasi nombor 3. Kat situasi nombor 3. Kita tengok sama-sama. Okey, silakan Mira. Okey, Kamal kerap bersendirian dan tidak mahu berkawan dengan sesiapa kerana sering dipersalahkan oleh adik-beradiknya walaupun dalam hal yang kecil. Dia kerap bersendirian, betul tak? Jadi kita nak tahu, Kaici boleh kongsikan dengan cikgu dan kawan-kawan apakah jenis penderaan yang dialami oleh Kamal, apakah kesan penderaan tersebut kepada dirinya dan apa tindakan yang boleh diambil oleh Kamal. Silakan Kaici. Ya cikgu, situasi ini adalah jenis penderaan emosi. Kesannya ialah Kamal berasa sedih dan tidak yakin diri, manakala ahli keluarganya berasa tidak tenang. Tindakan yang perlu diambil ialah Kamal perlu memberitahu ibu bapanya supaya mereka dapat membantu Kamal. Selain itu, Kamal juga perlu yakin pada diri sendirinya. Terbaik. Tepuk tangan untuk Kaici. Tanya. Cikgu Okey. suka bila Kaici kata dia kena yakin pada dirinya sendiri. Betul tak Mira? Betul, cikgu. Bila kita yakin pada diri kita sendiri, orang takkan persalahkan kita. Ya. Sebab orang tahu, oh, dia dah lakukan yang terbaik dalam Betul. kehidupannya. Kita Okey. bagi 1 bintang untuk Kaici Mira. 1 bintang untuk Kaici. Okey, nice Tahniah, job. Kaici. Good. Tahniah. Okey. Teruskan Okey. cikgu. Seterusnya, kita akan masuk kepada situasi yang seterusnya. Okey. Siapa yang nak pilih? Silakan. Oh, Shaman. Wow. Silakan Shaman. Okey, silakan Shaman. Ya, saya cikgu. Saya memilih situasi nombor 5. Situasi nombor 5. Okey, silakan Mira. Okey. Situasi nombor 5, Ramesh tidak mencuci pinggan mangkuk selepas makan. Ibunya memarahi dan memukul Ramesh hingga badannya menjadi lebam-lebam dan luka. Dalam situasi Ramesh tu tadi, boleh tak Shaman bagi tahu cikgu apa jenis penderaan, apa kesan dia dan apa tindakan yang boleh diambil? Silakan Shaman. Jenis penderaan bagi situasi ini ialah secara fizikal. Kesan penderaan kepada Ramesh ialah badannya menjadi lebam-lebam dan berluka. Tindakan wajar yang perlu diambil oleh Ramesh ialah melaporkan kepada guru yang bertugas atau kaunseling. Okey, terbaik. Tapi Shaman, situasi ini berlaku di rumah kan Shaman? Jadi kalau Shaman kata laporkan kepada guru yang bertugas di sekolah, ianya agak jauh Shaman. Kalau di rumah, agak-agak siapa Ramesh boleh jumpa? Silakan Shaman. Ayahnya, cikgu. Ayahnya. Bagus. Tepat sekali. Tepuk tangan untuk Shaman. Yeay, tanya. Dalam situasi ahli keluarga kita di rumah, semua ahli keluarga memainkan peranan masing-masing. Sebab itulah kita kena tahu sebagai anak apa peranan kita. Betul. Sebagai ayah apa peranan kita. Okey, Mira. Jawapan Shaman tadi tepat dan jelas. Kita bagi 1 bintang untuk Shaman. Silakan. 1 bintang untuk Shaman. Yeay. Good job. Anda memang terbaik. Terbaik. Seterusnya. Okey, boleh pilih situasi. Siapa? Dah tak lain tak bukan dah. Cik adik manis kita. Silakan Lydia Ayuni. Silakan Lydia. Ya, saya cikgu. Saya memilih situasi nombor 2. Situasi nombor 2. Kita tengok sama-sama. Itu dia. Silakan Mira. Okey. Akibat daripada kekurangan sifat fizikal pada dirinya, Lily menjadi murung dan berasa sangat sedih kerana sering dibandingkan kemampuannya dengan adik-beradik yang lain. Dalam situasi ini, Lily tadi mempunyai sifat kekurangan pada dirinya. Sudah semestinya dia berasa sangat sedih, betul? Betul. Okey, jadi cikgu nak tanya dalam situasi ini Lydia, apa jenis penderaan dia? Apa kesan yang dialami oleh Lily? Dan boleh kongsi dengan cikgu dan kawan-kawan, apa tindakan yang Lily boleh ambil? Silakan Lydia. Jenis yang dialami oleh Lily ialah emosi. Kesan yang terdapat pada Lily ialah Lily berasa murung dan sedih. Tindakan Lily ialah memberi tahu kepada keluarga atau orang-orang yang terdekat.
Okey, terbaik untuk Lydia. Tepuk tangan untuk Lydia. Tanya Lydia. Jawapan Lydia itu tadi tepat sekali. Cuma cikgu nak tanya dekat Lydia satu soalan boleh? Lydia, pernah tak Lydia merasai rasa seperti murung, rasa sangat sedih dalam kehidupan Lydia? Pernah tak? Pernah? Tak pernah? Tak pernah. Bermakna Lydia ni memang sentiasa gembira sepanjang masa. Betul tak? Betul. Itu yang kita nak. Terbaik untuk Lydia. Tepuk tangan untuk Lydia. Kita bagi dia 1 bintang, Mira. Satu bintang untuk Terbaik. Lydia. Terbaik. Okey, well done. Okey. Dalam situasi seperti ini, Mira, sekiranya ada anak-anak murid kita, dia berasa murung dan berasa sangat sedih, dia sebenarnya sangat memerlukan perhatian. Jadi, siapa yang boleh memberikan perhatian? Ahli keluarga. Sekiranya dia di sekolah, cikgu-cikgu kena sentiasa sedar, kena sentiasa cakna dengan keadaan anak-anak murid ni tadi. Sebab kita tak nak dahlah berlaku penderaan pada diri dia, berlaku pula kekurangan pada dirinya dan dia berasa sedih, berasa murung. Kalau tidak diurus dengan bijak, boleh menyebabkan perkara yang kita tak nak berlaku. Betul tak, Mira? Betul. Jadi perkara paling penting sekali, mereka perlu bijak mengurus benda tersebut. Jadi keempat-empat anak murid kita tadi telah berjaya menjawab situasi tersebut. Cikgu nak bagi anda terbaik. Tepuk tangan semua. Tepuk tangan untuk diri anda. Hebat semuanya. Jadi, setelah dia tahu jenis, dia tahu kesan, dia tahu tentang tindakan, perkara paling penting yang saya tekankan tadi adalah apa tindakan dia nak buat. Jadi, kita nak tengok kepada tindakan-tindakan yang boleh mereka ambil. Okey, antara tindakan yang boleh mereka ambil adalah mereka boleh laporkan segera kepada guru, kepada jiran, kepada pihak berkuasa tempatan dan kepada ibu bapa ataupun ahli keluarga. Dan kena ingat, kita laporkan perkara tersebut, kita kena laporkan kepada orang yang boleh kita percayai. Kita tak nak nanti bila kita lapor, orang tak percaya pada kita, akhirnya benda ni takkan selesai masalah. Jadi bila nak cari guru yang boleh kita percayai. Okey, cari guru yang mungkin boleh memberi kita bimbingan dan panduan seperti guru bimbingan dan kaunseling. Bila ada jiran pula, kita boleh laporkan kepada jiran kita. Mungkin jiran kita terdengar berlaku penderaan dalam rumah, tapi mereka takut nak ambil tindakan. Jadi sekiranya kita ada kekuatan, ada peluang, laporkan kepada jiran kita. Insya-Allah mungkin mereka akan boleh membantu kita. Kita juga boleh laporkan kepada pihak berkuasa tempatan seperti polis, okey, dan pihak-pihak yang lain, dan paling penting keluarga. Keluarga adalah asas kehidupan yang sangat-sangat penting dalam hidup kita. Tanpa ahli keluarga, kita tak akan ada di dunia ini. Jadi, paling penting kita kena wujudkan hubungan yang baik dengan ahli keluarga supaya bila kita susah, ahli keluarga lah yang akan bantu kita, Mira. Jadi, ini adalah contoh-contoh tindakan yang boleh cikgu kongsikan bersama dengan anak-anak cikgu di atas talian dan juga yang sedang menonton ini, apa yang perlu kita buat. Sebab mereka ni masih kecil lagi. Jadi, mereka memerlukan bimbingan daripada kita tentang apa perlu mereka buat. Kadang-kadang mereka nak buat macam ni, takut dimarahi oleh orang dewasa. Jadi kita sebagai guru ni dalam subjek pendidikan kesihatan ini memberikan pendekatan kepada mereka tentang bagaimana awak nak bagi tahu kepada orang-orang di sekeliling anda. Dan sekiranya anda ingin melaporkan sesuatu tersebut, anda kena laporkan dengan jelas. Pastikan ianya cerita yang betul. Bukannya cerita yang kita dengar, lepas tu kita laporkan. Kita tak nak nanti akan berlaku, orang akan kata, betul ke tak cerita ni? Jadi, anak-anak ini perlu yakin, kena kuat pada diri mereka. Saya tertarik apabila ada anak-anak murid kita kata tadi, dia kena yakin pada diri dia. Sebenarnya, bila kita yakin pada diri kita, orang takkan ambil kesempatan kepada kita. Okey, orang nampak kita yakin, bermakna mereka percaya kepada kita. Kita yakin pada diri kita, bermakna orang takkan ambil kesempatan dalam kehidupan kita, Mira. Betul tak, Mira? Selain daripada keyakinan, perlu juga ada keberanian. Jadi kepada murid-murid yang berada di rumah yang mungkin sedang mengalami keadaan ini, macam Cikgu Muhammad tekankan tadi, yakin pada diri anda, berani untuk suarakan apa yang anda rasa. Baik Cikgu, kalau Cikgu boleh imbas sedikit kembali apa yang kita telah belajar dalam segmen ini. Okey, dalam segmen ini tadi kita dah belajar di mana anak-anak murid kita dia dah berjaya untuk kenal pasti jenis penderaan. Dia tahu dah kalau berlaku situasi ini adalah penderaan seperti apa. Sebab kadang-kadang mereka terfikir macam ini bukan penderaan sebenarnya, tapi sebenarnya itulah penderaan yang kita dah bincangkan tadi, dari segi fizikal, dari segi mental, dari segi emosi. Mental dengan emosi kita tak boleh nak pisahkan. Kalau kita terima penderaan mental,
dia akan pergi secara langsung kepada emosi kita. Sebab kita manusia kan Mira? Ya. Betul? Jadi yang seterusnya pula kita tahu tentang apa kesan. Bila berlaku seperti ini, apa kesan kepada diri kita? Kebanyakannya kesan negatif. Jadi pentinglah untuk kita bila tahu dah kesan negatif itu akan berlaku, ambil tindakan yang paling wajar. Jadi tindakan-tindakan tadi seperti yang anak-anak murid kita dah kongsikan tadi. Laporkan kepada ibu bapa, mungkin segera dapatkan bantuan, jerit minta tolong. Betul. Perkara yang paling penting, tak perlu kita pergi dulu kepada orang lain. Keberanian, kata Mira tadi, keberanian, jerit minta tolong itu Betul. adalah satu keberanian pertama, tindakan pertama yang kita boleh ambil Mira. Didik TV KPM